السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من نصره واتبعه وآله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن خاتمة عند الماء ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala di kesempatan ni sama-sama kita dapat i'tikaf. Jangan lupa kita ni i'tikaf, namaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillah taala. Saja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Taala. Dan kita samping itu menunggu waktu Isyak, kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jadual saya antara tafsir dan hadis, tapi hari ini terbawa kitab hadis pula. Oleh kerana minggu depan saya tak dapat datang, yang patutnya hadis minggu depan, tafsir minggu ni. Tapi minta maaf lah, terbawa kitab hadis pula minggu ni, tersilap. Tak apalah, kita baca hadis daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Taala tempatkan beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin. Dan kita harap syafaatnya, syafaat para ulama, para awliya, dan khususnya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung dalam tajuk dalam bab yang kedua ataupun jilid yang kedua, Riyadhus Salihin, dalam bab menolong, membantu sahabat ataupun teman, dalam hal tajuk keutamaan membantu teman sahabat. Dalam bab ini terdapat banyak hadis sebenarnya, tapi Imam Nawawi pilih beberapa buah hadis diletakkan dalam hal hadis at-ta'awun ataupun tolong menolong kepada saudara. Seperti hadis Allah akan membantu siapa yang membantu selama mana saudaranya, maka innallaha al-'abdu fi 'auni akhihi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Innallaha, sesungguhnya Allah Taala akan sentiasa membantu hambanya selama mana hambanya itu mau membantu saudaranya yang lain. Juga dalam sebuah hadis yang lain, kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua perbuatan yang baik. Tuan-tuan para hadirin sekalian, Rasulullah datangkan dalam lafaz nakirah. Kalau mengaji bahasa Arab, ada bezanya lafaz nakirah dengan ma'rifah. Apa bezanya? Kalau mudah bagi kita yang tak mengaji bahasa Arab ni nak kenal, lafaz nakirah iaitu kata nama yang di awalnya tidak ada alif lam. Tak ada. Contoh, kalau bahasa Arab, contoh dalam bahasa Arab, Melayu kita tak nampak bab ni. Ni apa orang kata nahu Arab. Contoh kalau sebut masjidun, tak ada tak ada alif lam awal kan? Penghujungnya ada tanwin, dun. Masjidun. Itu makna apa? Makna masjid. Masjid mana? Tak kira. Masjid ni ke, masjid sana Suruhanjaya ke, masjid Shah Alam ke, masjid Ipoh ke, masjid mana ke, tak kisah. Umum. Bila sebut masjid, umum. Masjidun. Nanti saya nak kaitkan, tonton bagi konsentrate. Tapi kalau al-masjid, dia tak boleh buh dun belakangnya, tak ada tanwin. Dia kena, kalau ada alif lam al
Masjidu, tak boleh dun. Salah, tak kena nahu. Kalau tak ada al, ya boleh dun. Kalau ada al, tak boleh dun. Jadi du je, satu baris je. Beza ke mana? Beza. Kalau ada al masjidu, berarti satu masjid itu. Mungkin masjid Glen Mary saja, tak masuk Subang Jaya, tak masuk Shah Alam, tak masuk tempat lain. Masjid itu, masjid ini. Beza. Jadi tadi Nabi sebut kullu ma'rufin, semua benda baik Rasulullah datangkan dengan nakirah yang tidak ada alif lam di depannya. Ma'rufin, bukan al-ma'ruf, tak ada al tu. Maknanya apa? Umum. Benda baik, apa pun benda baik, selagi ia mendatangkan baik bagi kita manusia, Islam, agama, dan tak bercanggah dengan benda yang dilarang, tak bertembung dengan benda yang dilarang. Selagi tak ada larangan, semua benda baik. Semua tu benda baik, kan? Walaupun kita kadar baik itu baik yang paling kecil. Sampai kata apa Nabi? Nabi kata walaupun kadar baik itu yang paling mudah, yang paling kecil, yang paling ringan buat. Apa dia? Senyum kat orang. Senyum kena bayar, tuan. Tak kena minyak kereta, tak perlu bateri, tak perlu elektrik, tak perlu tenaga banyak, tak perlu apa-apa pun, hanya itu je. Tarik sikitnya, senyum kat orang. Maksudnya benda tu mudah sangat. Benda baik itu benda yang sangat mudah, simple, senang, semua manusia boleh buat. Itu pun mendatangkan pahala sedekah. Itu pun dikira pahala sedekah. Jadi bila sebut semua benda baik, tak ada isu yang kata benda baik ni tak boleh buat, bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat tak boleh, bid'ah. Baik tak tu benda baca Yasin tu? Baik kan? Baca Quran baik. Kenapa kita nak kata bid'ah sedangkan Nabi kata semua benda baik, semua. Kau nak baca Quran ke, nak baca zikir ke, nak duduk sembang. Duduk sembang baik tak? Kalau sembang hal yang baik, baik. Duduk sembang, duduk situ kat beranda situ, lepak kedai kopi pun. Kalau kita cakap isu yang baik-baik, isu agama, isu yang baik-baik lah, tak ada mengumpat, tak ada dosa, tak ada silap, maka pengumpulan kita tu dikira baik. Ya ke? Ya. Seperti satu ketika sahabat duk berkumpul, tapi bukanlah tazkirah, ceramah, baca Quran, zikir, tak, duk sembang. Di situ ada Sayyidina Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat yang lain ramai. Kelompok duk sembang. Sembang tentang apa? Bukan sembang mengumpat, sembang tentang cerita sebelum Islam jahat-jahat dulu, lepas itu dapat Islam jadi baik. Alhamdulillah, duk bersyukur. Alhamdulillah aku dululah. Contohlah ini cerita yang kita buat cerita lah contohnya kan. Kalau sembang, aku dulu tonggang botol sekian banyak, alhamdulillah dapat Islam, tinggal semua tu. Aku dulu sekian-sekian perbuatan jahat, demikian. Alhamdulillah aku dapat Islam bersama Rasulullah, sekian. Cerita tu je pun. Pengalaman engkau macam mana Islam, engkau dapat Islam macam mana. Cerita pengalaman. Tiba-tiba Nabi datang daripada jauh, berhenti tempat tersebut. Terkejut para sahabat, terkejut. Kenapa sahabat Nabi ni macam tergesa-gesa, macam ada benda, suatu benda yang besar ni. Sama ada benda kita buat ni silap besar sehingga Nabi datang dengan cepat, ataupun pahala yang paling besar yang kita buat sehingga Nabi nak datang cepat. Nabi kata, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa kumpul sini? Semua sahabat tak berani bila Nabi tanya dengan tegas. Tak berani jawab. Salman bangun. Ya Rasulullah, kami duduk sini kumpul, sembang-sembang, duduk cerita tentang nikmat Islam. Setelah kami sesat, dapat nikmat Islam, kami bahagia. Lagi apa kamu cerita? Tak ada ya Rasulullah, itu je, duduk cerita pengalaman ABC ni, orang ni. Itu je yang kamu duduk sembang kat sini? Ya, itu saja. Wallahi, itu saja yang kamu duduk sembang? Wallahi, kami itu saja. Wallahi, Nabi ulang 3 kali, wallahi, bersumpah. Sahabat semua kecut perut, bahasa kita lah kata kecut perut, takut. Nabi kata, aku bersumpah tadi bukan kerana kamu buat benda bohong, tak percaya pada kenyataan kamu, jawapan kamu, tapi aku kagum, terkejut, kagum dengan kamu duduk sembang-sembang tentang nikmat. Malaikat datang berduyun sambung ke langit, bertindih-tindih, mencurahkan rahmat yang cukup banyak di sini.
Dan dia baca Quran, bukanlah ceramah baca Quran, bukanlah zikir, bukanlah apa semua. Duk sembang-sembang. Selagi berkumpul dengan cakap topik yang baik mendatangkan iman kita, agama kita, tak kira di mana. Di tepi jalan di mana, tapi tempat yang mulia, tempat yang tak menimbulkan sanksi, maksiat dan sebagainya. Maka itu dikira makruf. Umum tuan-tuan, benda makruf ni umum. Walaupun zaman kita tak nampak benda tu makruf. Contohlah tuan-tuan, kita sebar WhatsApp dalam grup. Sebar WhatsApp dalam grup. Makruf tak? Ya, memang di zaman dulu 1000 tahun yang lalu tak ada benda tu. Orang tak tahu perkara tu makruf. Sekarang baru ada teknologi, kita boleh tekan sekali, hantar 100 orang dapat. Kita guna saluran tu untuk makruf, maka kita dapat pahala. Kita sebar benda yang baik, makruf. Jadi benda makruf mungkin zaman kita tak nampak tuan-tuan. Kita kata takat ni je makruf. Mungkin 100 tahun akan datang ada lagi benda lain yang baru yang masih dalam ruang lingkup makruf, benda baik. Jadi benda makruf ni, benda baik ni tak stop takat ni je. Ada 5, 10, 20 je. Tak. Dia umum. Selagi benda tu baik. Kan? Itu makruf. Kullu ma'rufin sadaqah. Kata Nabi, semua benda makruf tu semua dapat pahala sedekah belaka. Dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Malah kita mata je tengok orang buat baik dan kita timbul hati seronok. Dalam hati kita tak cakap mulut pun. Tengok dalam hati, seronoknya dia buat benda tu. Tengok je, makruf tak? Benda tu tak mendatangkan dosa, maka ia adalah makruf. Baik, walaupun kecil. Sehingga dikatakan di akhirat nanti ada seorang yang timbangan hasanat dan buruk dia, pahala dan dosanya sama banyak, seimbang. Tak dapat nak buat keputusan ahli syurga maupun neraka, sama banyak. Sehingga Allah paksa para malaikat pi cari sekecil-kecil mana pun kebaikan supaya nak beratkan juga dia punya pahala. Sehingga malaikat kata tak ada. Sehingga dilaporkan bahawa dia ada satu benda yang dia pernah tengok orang yang pernah buat baik. Bukan tengok orang tu buat baik, tapi dia pernah buat baik tempat lain, tapi dia tengok orang tu. Contoh, orang tu datang masjid, balik masjid. Dia tengok orang balik masjid je. Hati rasa seronok, tak marah, tak benci, seronok. Tengok Pak Haji tu balik dah masjid. Itu pun Allah kata ambil, letak atas pahala dia, timbangan pahala bagi berat, pun dia jadi makruf. Malah benda makruf ni pun kalau kepada binatang, kepada makhluk lain pun dikira pahala. Termasuk hadis sahih Bukhari, Muslim pun ada yang cerita perempuan bagi minum pada anjing. Sebab dalam sebuah hadis lain, Imam Bukhari juga meriwayatkan bahawa hadis, wa in hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu hasanatin asyra hasanatin au ila 700 da'fin au ila ad'afin kathirah. Kalau orang tu ada niat nak buat benda baik, terlintas nak buat benda baik tu, dia buat sungguh, baru terlintas dan buat sungguh, ada niat, berjaya buat, maka Allah akan bagi pahala kat dia seminimumnya 10 kali ganda. 10 kali ganda. Atau biasanya Allah tak akan bagi yang minimum, Allah akan bagi kadar biasa 700 kali ganda. 700 kali ganda. Atau maksimumnya infinity, tak ada angka. Allah boleh bagi sejuta, boleh bagi beribu juta, trilion, trilion, tak ada angka yang boleh sebut. Mungkin Allah boleh bagi. Apa nak heran tuan-tuan, bagi minum pada anjing boleh masuk syurga? Sebab dengan satu kebaikan Allah boleh bagi pahala yang kita tak mampu nak hitung, punya banyak. Semua bergantung pada keikhlasan. Dengan pahala yang banyak itulah menyebabkan dosanya terampun. Jadi sebab itulah kita jangan, Nabi kata la tahqiranna minal ma'ruf wala an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan kau duk hina benda satu pun, benda makruf. Benda makruf, benda baik, jangan hina. Lagi benda tu tak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan dosa dalam Islam, jangan duk hina. Kalau dia nak buat benda tersebut baik kan? Baik, kita jangan hina dia. Dan hadis seumpama tu umum. Jadi nak sebutnya perkataan ma'ruf tadi, Allah dan Rasulullah datangkan dengan lafaz nakirah. Ni dia punya istilahnya, nakirah
tidak ada alif lam, berarti umum, benda baik yang umum. Walaupun tak ada sebut benda baik itu caranya, formulanya dalam hadis. Walaupun tak ada, tapi ia mendatangkan baik, silakan. Kan? Masya Allah. Hadis yang pertama juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin idh jaa rajulun ala rahilatin lahu فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ceritanya, dia kata ketika kami dalam musafir, tiba-tiba seorang datang dengan menunggang kenderaan binatang. Maksud kenderaan zaman tu macam ada kuda ataupun unta. Rahilah, tak disebutlah unta ke kuda ke, tapi disebut kenderaan. Ada seorang naik kenderaan, sambil dia tengok kiri kanan, tengok. Melihat itu Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang mempunyai kelebihan kekuatan, maksudnya kelebihan belakang kenderaan dia, jadi orang tu sebenarnya dia barang lebih, barang banyak, tapi mungkin dia ada kuda seekor, unta seekor, jadi letak atas belakang kuda unta masih ada barang yang tak muat nak letak. Jadi dia duduk tunggulah, macam mana nak buat ni, macam mana duduk garu pala bahasa kita, macam mana nak buat ni, mengharapkan ada saja orang yang boleh tolong, pinjam kuda dia, angkat barang ni letak atas kuda dia, nak tolong bawa pergi ke rumah. Jadi Nabi anjurkan tolong menolong hal macam ni. Nabi kata, barang siapa yang ada kenderaan kosong, kan, hendaklah disiapkan untuk membantu yang tidak punya kenderaan. Mungkin orang tu tak ada kenderaan, ataupun ada kenderaan tapi tak cukup dari barang lain. Siapa yang ada kenderaan kosong, bolehlah pool, naik sekali. Nak pergi masjid kan, sambil lalu contohnya, kawan tu berjalan kaki naik masjid, ajak naik sekali, contoh macam tu. Barang siapa yang punyai kelebihan bekalan, itu satu. Dan siapa yang ada benda makanan lebih ke, benda-benda yang lebih-lebih lah, hendaklah disiapkan untuk membantu yang tidak punya bekal. Contoh jalan sama-sama, kawan tu habis air, yang ni ada lagi air, tolonglah kongsi sama-sama. Anjuran Nabi. Hendaklah disiapkan untuk membantu bagi orang yang tidak cukup bekalan. Lalu beliau menyebutkan berapa jenis harta. Itu banyaklah. Satu, yang ada kenderaan boleh tumpang. Yang kedua, ada makanan lebih, kongsi. Yang ketiga, mungkin baju lebih, bagilah pada orang, sedekah. Nabi sangat anjurkan sedekah baju, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ingat sedekah ni duit je. Ya tak, betul lah, memanglah duit ni benda yang orang kata multi kegunaannya, kegunaan macam-macam. Samping tu baju kita boleh bagi. Dan Nabi anjurkan sedekah baju, bukan sekadar baju yang baru. Memang terbaik kalau baju tu baru, tapi baju yang kita dah pakai tapi masih boleh dimanfaatkan, boleh lagi. Cuma kita dah lama ni rasa nak pakai yang baru. Kadang-kadang kita ni pakai 2-3 kali, dah disimpan. Jangan buang benda tu, bagi pada orang lain. Mungkin orang tu dapat benda yang bermanfaat, tapi pada orang yang memerlukan lah. Jadi Nabi macam tu, bila dia beli baju baru, dia akan cari baju lama untuk bagi pada orang. Bukan beli, maksudnya orang bagi pada baju baru. Kadang-kadang baju baru tu yang Nabi bagi. Dan satu ketika kaum Mudar ni satu bangsa Arab yang ramainya orang miskin-miskin belaka. Kaum Mudar datang ke Masjid Nabawi, Nabi duduk tengah sembang dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba datang kaum Mudar masuk masjid, ramai. Nabi kerut muka macam tu, kan? Kerut muka, nampak macam Nabi tak berapa selesa, senang. Tapi sahabat heran, takkanlah Nabi rasa tak selesa, tak senang dengan orang miskin tu masuk masjid. Takkan Nabi nak rasa hina macam tu? Tidak, tak mungkin. Tiba-tiba Nabi bangun berkhutbah. Nabi anjurkan, mula dengan puji Allah dan anjurkan sedekah. Sedekah untuk orang miskin tu.
Siapa yang ada gandum, bawalah longgok sini. Siapa yang ada makanan lebih, bawa letak sini. Siapa yang ada daging lebih, letak di sini. Siapa yang ada baju yang lebih, letak di sini. Pakaian-pakaian. Maka sahabat tengah khutbah tu, Nabi suruh bangun, dia orang bangun balik. Ada yang bawa tepung 2, 3, 4 kali ulang. Rumah cedok dengan tangan macam ni, tuang. Pergi lagi cedok di rumah, tuang. Pergi lagi cedok di rumah, tuang. Ada yang ambil baju longgok, sehingga wajah Nabi yang nampak kerut tadi ceria semula, gembira. Rupanya Nabi kerut tadi sebab kesian, bukan sebab tak senang. Kesian pada dia orang tu. Bila sahabat-sahabat tolong menolong, hantar, Nabi gembira dah, seronok. Sehingga Nabi puji, alhamdulillah, syukur pada Allah yang masih ada di kalangan umat aku orang yang suka mau tolong orang lain. Orang yang suka mau bantu orang lain. Masya Allah. Ini kerja makruf tuan-tuan. Umum nak bantu apapun. Wa ma dzakara hatta ra'ina annahu la haqqa, sehingga Nabi sebut benda tu, benda ni, siapa yang ada benda ni kongsilah, siapa yang ada benda ni kongsilah, siapa yang ada benda ni tolong menolong dan sebagainya. Sehinggalah Nabi lalu beliau menyebut berapa jenis harta-harta sampai kami duk hitung bahawa orang yang tidak punya hak sama sekali dari kelebihannya yang dimilikinya. Seolah macam kami nampak tak ada orang yang berhak untuk simpan harta dia. Tak ada orang yang berhak simpan tak nak bagi ke orang. Seolah-olah kami anggap benda tu berdosa, duk simpan. Sampai Nabi sebut detail, ada baju, ada pakaian, ada benda ni, detail Nabi sebut, sehingga kami rasa tak sepatutnya kami duk simpan harta kami, walaupun baju yang dah pakai ke, makanan lebihan dan sebagainya. Tak sepatutnya. Kami rasa sampai macam tu. Ni kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi galakkan sungguh. Sehingga salah satu seorang sahabat Nabi yang dia daripada kampung Bani Salamah. Bani Salamah tu tuan-tuan yang pernah pergi umrah, di mana? Dekat Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat tu kan. Bayangkan Masjid Qiblatain, masa tu memang zaman Nabi tak ada masjid situ. Habis itu yang jadi masjid ni zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, zaman Umawi tu, berapa ratus tahun jarak dengan Nabi SAW. Baru bina Masjid Qiblatain. Jadi sebelum tu tak ada masjid, orang situ datang Masjid Nabawi semayang. Bayangkan jalan kaki, kuda dan sebagainya. Ada seorang sahabat ni miskin, dia tidak ada kenderaan, dia hanya jalan kaki daripada Bani Salamah ulang alik 5 waktu, sejuk ke panas ke tetap dia datang masjid. Sehingga Nabi cam, lepas semayang bagi salam ni, Nabi nampak dia akan duduk di satu sudut ni, situ je tempat dia, sampai Nabi cam. Muka dia selalu duduk kat situ. Jadi satu ketika Nabi tengok dah tak ada, orang tu dah tak ada kat situ kan. Kita akan boleh yang tuan-tuan duduk tiang-tiang tu kan? Senang orang nak cam. Mana Pak Haji yang duduk sandak kat tiang tu, yang duduk sandak kat dinding ni penjuru tu, orang cam. Tak kisahlah, bukan kata nak penting mana tu, tapi Nabi cam sebab dia selalu duduk situ. Lepas semayang Nabi tanya, mana sahabat yang selalu duduk kat sini? Oh, si fulan tu nama dia sekian. Dia duduk di kampung Bani Salamah. Nabi kata, kamu tahu rumah dia? Jom kita pergi rumah dia. Nabi datang ziarah rumah dia. Tengok, Masya Allah. Bila sampai rumah dia, rupanya dapat berita dia meninggal dunia dah. Dia dah meninggal, baru meninggal dunia. Maksudnya dalam sehari 2. Tak datang tu sebab dah meninggal dunia. Maka Nabi pun tanyalah ahli keluarganya, macam mana cerita meninggal dunia, sakit demikian. Jadi ahli keluarga dia kata, ya Rasulullah, nak tanya satu soalan tapi malu, biar dengan privasi dengan Nabi SAW. Tanya ya Rasulullah, kami sangat bimbang dengan apa yang dia cakap sebelum dia meninggal dunia. Dia cakap apa? Dia cakap, alangkah baiknya kalau aku lebih jauh daripada masjid. Kami takut ya Rasulullah, dia cakap lebih jauh, dia nak lebih jauh daripada masjid. Lepas itu dia cakap, alangkah baiknya kalau aku dapat baju baru cantik, kalau aku ada baju baru cantik. Kalau aku ada baju baru cantik. Bab dunia juga. Yang pertama tadi nampak macam keduniaan cakap dia. Yang kedua pun macam keduniaan. Yang ketiga pula dia kata, alangkah baiknya kalau aku ada makanan yang banyak. Makanan yang banyak. Kami talqin ke dia, la ilaha illallah, dia duk cakap 3 benda tu. Jauh pada masjid, baju yang baik cantik, baru cantik, makanan yang banyak.
Kami talqin, dia cakap 3 benda. Sampai meninggal dunia. Nabi kata tak. Nabi mampu tahu, mampu nampak. Nabi kata tak. Bukan kerana dunia dia cakap. Ini dia cakap hal akhirat. Jadi sonok sikit isteri dia dengar. Macam mana ya Rasulullah? Betul lah apa yang dia kata. Alangkah baiknya kalau dia lebih jauh dari masjid. Sebab dia nampak langkah kaki ke masjid punya pahala. Dia duduk punya jauh dah tu, Bani Salamah, Masjid Qiblatain. Sekarang nak pergi naik kereta direct terus mungkin 10 minit, tuan-tuan. Bayangkan dia jalan kaki, tak ada kenderaan. Musim panas, musim sejuk, musim hujan, semua sampai. Dia bercita-cita kalau boleh lagi jauh, lagi banyak langkah dia, lagi banyak pahalanya, lagi banyak darjatnya di sisi Allah Ta'ala, syurga lagi tinggi. Sebab dia nampak ada syurga dia sini. Kalau dia banyak langkah di masjid, dia syurga dia lagi hebat. Sebab tu dia berangan kalau lebih jauh masjid. Baru seronok isteri dia. Yang kedua, ya Rasulullah, makanan apa ni, baju yang baru. Nabi diam. Nabi kata mungkin ada seketika yang dia derma baju pada orang. Ada. Isteri dia pejam-pejam, maksudnya fikir-fikir, ada ya Rasulullah, ada. Dia kata ada ketika dia cerita waktu tu musim sejuk sangat. Masya Allah, musim sejuk. Tuan-tuan mungkin pernah hadapi. Kalau sejuk sangat, ya Allah, boleh mati kan. Kalau derajah negatif tu dah, insya Allah lah, keluar jari boleh reput jari kan. Jadi dia kata waktu sejuk, musim sejuk ni, dia ada baju 2 lapis. Dia cerita pada isterinya. Dia pergi pagi subuh tu, baju dalam yang cantik sikit, dan baju luar selimut tu agak buruk lah sikit, tapi buat selimut di luar. Bila dia jalan nampak orang menggigil sejuk, dia cabut baju yang luar tadi yang tebal, bagi kepada kawan tu. Dia sedekah baju yang buruk, baju luar yang buruk. Sebab tu dia sekarang dia menyesal, kata Nabi. Betul, dia menyesal ni sebab dia silap. Kalau dia bagi baju yang lebih elok pada kawan tu, pahalanya, syurganya tu dia lagi hebat. Syurganya lagi hebat. Sebab tu dia menyesal. Habis tu ya Rasulullah, yang ketiga, dia kata adalah makanan yang sedap, makanan yang banyak. Jadi Nabi kata, ada tak yang dia sedekah buat kebajikan tentang makanan? Ada ya Rasulullah. Ada. Dia cerita satu ketika dia tengah makan, yang aku masak 1 roti dan 1 mangkuk cicah. Tiba-tiba ada seorang miskin yang kelaparan sangat. Dia koyak separuh roti bagi kawan tu, separuh dia makan. Mangkuk pun macam bagi 2 lah, kongsi. Nabi kata yang tu dia menyesalnya. Alangkah baiknya kalau aku bagi 100%, semua banyak, dan bagi semua kat dia. Mangkuk tu pun banyak, bagi semua, bagi dia makan kenyang. Masya Allah. Jadi kata para ulama, kita semua akan menyesal. Yang banyak sedekah pun menyesal, yang tak pernah sedekah pun menyesal. Cuma yang banyak sedekah menyesal sebab tak lagi banyak, tak bertambah lagi. Ruginya aku bagi dah trilion juta dah, contohnya kan. Ruginya kalau aku bagi lagi banyak, berganda, lagi bagus. Tapi tak apalah, menyesalnya untung. Orang yang tak buat langsung menyesal tak buat, rugi, wal'iyadabillah. Jadi dalam hal ni, maka Nabi, Allah Ta'ala ancam orang yang tak prihatin pada orang miskin. Ancam, warning berat. Sehingga Allah kata, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Ni ahli neraka cakap sama ahli neraka. Kami ahli neraka saqar kata, tak apalah, kami orang kafir. Orang kafir kata, kenapa kamu pun orang Islam dulu kat dunia kena campak dalam neraka sama kami juga, masuk neraka saqar juga. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang pertama, kami leka tentang sembahyang, kami tak sembahyang. Dulu kat dunia kami tak peduli sembahyang. Kata ulama, tak sembahyang di sini bukan tak sembahyang 5 waktu. Mungkin sembahyang tapi waktunya hujung-hujung. Subuh tu dekat matahari naik, Zuhur dekat asar pun nak sembahyang, asar dekat maghrib pun nak sembahyang, Isyak lajak, maghrib dekat Isyak tidur dulu, bangun dekat subuh baru nak sembahyang Isyak. Ini pun diancam dengan ahli saqar. Satu, walam nakunu ta'imul miskin, kami tak pernah prihatin nak bantu orang miskin. Tak pernah duit kami itu nak bagi tabung orang miskin, tak pernah duit kami nak bagi buka puasa orang miskin, tak pernah harta benda kami nak bagi pada orang miskin, tuan-tuan. Masya Allah, kita Malaysia ni, Masya Allah, Masya Allah. Saluran, jangan kata saya tak tahulah nak bagi. Pelik ada orang cakap macam tu, Ustaz, saya tak tahulah nak bagi duit ke mana, sumbangan. Allah,
Macam mana boleh kata tak tahu? Ada orang cakap macam tu. Salurannya cukup banyak. Ya mungkin dia banyak kena tipu lah kot. Jadi sehingga dia tak percaya pada semua saluran ni. Mungkin macam tu. Sehingga kan kadang-kadang kita sedekah sesuatu kita tak buat, kita sedekah bagi orang tu buat, pahala macam kita buat sempurna. Contoh Baitul Maqdis. Saya baru balik minggu lepas, alhamdulillah dapat melawat Baitul Maqdis. Jadi antara satu hadis yang saya kagum sangat tercatat di tabung masjid. Masjid Al-Aqsa, tengah-tengah masjid tu ada tabung besar. Situ dia tulis hadis riwayat Sayyidatina Maimunah Ummul Mukminin, isteri Nabi. Tanya Nabi, ya Rasulullah SAW, bagaimana pandangan engkau tentang Masjidil Aqsa? Maka Nabi kata, Masjidil Aqsa tu adalah mansyar wal mahsyar. Situlah tempat kita bangun dan orang akan tuju ke tempat situ. Kita bangun dari sini, semua tuju pergi ke sana. Dan situ jadi mahsyar, tempat berkumpul nanti. Mahsyar. Dan kamu usahalah untuk pergi ke sana sekuat-kuat usaha. Pergi sungguh. Cari jalan nak pergi ziarah Masjidil Aqsa. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah, dah 2 tempat tanah suci, yang ketiga pergi. Sebenarnya dia dikira yang kedua kalau ikut susunan tarikh. Masjidil Haram yang pertama dibina oleh Nabi Ibrahim, 50 tahun setelah tu Masjidil Aqsa pula dibina oleh Nabi Ibrahim. Setelah tu baru zaman Nabi Muhammad SAW membina Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa tanah suci dan penuh dengan keberkatan. Sehingga dalam 5 ayat Al-Quran Allah sebut berkat zaman Nabi yang berbeza-beza. Berkatnya kerana apa? Kerana semua cerita, kebanyakan cerita Nabi sekitar tu. Sehingga makam para Nabi semua ada sekitar tu. Jadi tanah tempat para Nabi, tempat orang soleh, tempat orang yang mulia, tempat yang baik-baik akan jadi berkat. Akan jadi berkat, tuan-tuan. Jadi Nabi kata, usahalah kamu pergi. Maimunah tanya, ya Rasulullah, kalaulah aku tak mampu pergi, macam mana? Tapi Nabi suruh pergi sangat, tak mampu ya Rasulullah. Nabi kata, kamu hadiahkan minyak kepada Masjidil Aqsa untuk nyalakan api. Maksud zaman dulu lampu lah. Kita sekarang tak bagi, tak payah bagi minyak. Buat apa nak bagi minyak ni? Bagi duit elektrik lah, contohlah. Ataupun apakan sumbangan untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Jadi alhamdulillah Masjidil Aqsa terpelihara daripada maksudnya masih terjaga sebagai masjid. Walaupun masa kami pergi itu alhamdulillah aman. Tapi bila kami baru nak keluar, lebih kurang setelah kami keluar dah 4-5 jam setelah tu, berlaku kekecohan baru-baru ni dalam Masjidil Aqsa. Dan antara salah seorang penjaga, pengawal, guard dia Masjid Aqsa ni, gate dia tu kan, gate-nya luas. Yang belah luar askar Israel jaga, polis Israel. Nak masuk dia tanya, you Muslim? Yes, Muslim. Masuk. No Muslim tak boleh keluar, non Muslim keluar. Bila dah masuk dalam, orang Palestin pula, polis Palestin pula jaga. Jadi salah seorang polis Palestin tu yang jumpa rombongan kami, dia ada adik dia Maryam yang banyak bantu untuk buat makan, buat jamuan, ambil sedekah yang kita hantar pada dia hantar pada anak yatim sana, yatim sini, bantuan yang tepat pada tempatnya. Jadi salah seorang tu, abang dia, teman datang dia. Jadi kita peluklah tanya apa khabar semua, saja sembang gitulah kan. Rupanya tak tahu sehari selepas itu dia dibunuh oleh polis Israel dalam Masjid Al-Aqsa, dalam kawasan Quds tu. Dia salah seorang yang mati syahid. Masa gembira lah juga kita dapat peluk bakal syurga, ahli syurga. Ya, sebutnya mereka ni tuan-tuan, kita walaupun Nabi kata sedekah minyak untuk nyalakan api, pahalanya macam kamu sampai. Pahalanya macam kamu sampai dah. Walaupun kamu tak sampai, hantar duitnya, hantar minyak aja. Kita sekarang hantar duit lah sedekah. Dengar kawan-kawan nak pergi Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan, bagilah RM1, RM2. Takkan RM1, RM10, RM20, RM100, RM200. Sekadar kemampuan kita. Beritahu dia sedekah di kawasan Masjid Al-Aqsa lah. Kadang-kadang orang tumpu buah tabung masjid saja. Ya betul lah, bagus. Tapi polis-polis penjaga tu gajinya kecil sangat. Mereka ni family yang daif. Maka kalau kita ada saluran yang kenal, boleh kita bagi juga pada mereka, kerana mereka menjaga kesucian masjid. Kita berterima kasih, tolong jaga masjid kebanggaan kami orang Islam, Masjid Al-Aqsa. Jadi nak sebutnya tadi, kalau kita sedekah pada suatu usaha yang baik, walaupun kita tak buat, kita bagi duit je, kita dapat pahala sama. Dalam hadis yang lain yang membuktikan benda ni, Nabi kata, man ghaza fa huwa fi sabilillah. Siapa yang betul-betul perang, angkat senjata perang jalan Allah Taala, memang dia jihad fi sabilillah. Man jahaza ghazian fa huwa fi sabilillah. Nabi kata, siapa yang siapkan kelengkapan sedekah,
Kau nak pergi perang, aku bagi kuda, aku bagi makanan, aku bagi pedang, aku bagi baju besi, contohnya. Kawan tu bawa barang kita pergi, kita tak pergi pun, kita juga dikira jihad fi sabilillah. Kita juga dapat pahala jihad fi sabilillah. Masya Allah. Memang kita tak mampu, tuan-tuan. Kalau tak mampu nak Aqsa, kita sedekah, contohnya. Begitulah dalam hal bantu-membantu ni, kita juga memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Anjuran untuk saling tolong-menolong dan mewujudkan rasa rasa saling tolong-menolong, perasaan yang sama dengan orang muslim yang susah lain. Jangan kita abaikan. Tadi kita sebut masalakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Yang pertama, kami tak jaga solat. Yang kedua, kami tak prihatin pada keperluan orang miskin. Jangan kita kata melantak dia lah miskin, sebab tu tak kerja penat-penat, aku kerja penat-penat, takkan nak tolong dia. Tuan-tuan para hadirin sekalian, ada orang yang Allah bagi rezeki kat dia ni bukan kerana dia, tapi kerana orang sebelah dia, kerana jirannya, kerana kawannya, kerana orang miskin yang berada sekitarnya. Mungkin dia salur itu, dia orang miskin tu katakan, ya Allah, tolonglah dia kerana dia tolong aku, dapat lagi rezeki kita, tuan-tuan. Ni tidak, bila dia tolong doa macam tu, kita dapat, oh aku tak nak bagi kat engkau, dapat kita seorang. Tak boleh, tuan-tuan. Kita sana sama-sama. Yalah, ala kadar lah, kadar yang kita mampu. Bukan nak bagi 100%, kita pun keperluan kita. Dan seperti mana dua orang sahabat Nabi, dua orang adik-beradik jadi sahabat Nabi, adik-beradik. Seorangnya, dua-duanya kaya, harta kebun banyak. Dua-duanya harta kebun yang banyak. Seorang guna hasil kebun untuk fi sabilillah, guna untuk sumbangan orang miskin dan sebagainya. Dan maaf saya, itu cerita dalam Ashabul Kahfi. Dua orang ni ada kebun, dan seorang ni dia lepaskan kebunnya kepada abang dia seorang untuk uruskan kebun, dan gunalah harta tersebut dia duduk bersama dengan Nabi. Ikut Nabi ke sana ke sini bersama Nabi. Kita bagi ruang pada azan, kita sempurnakan cerita ni.
Apa cerita tadi? Dua beradik tadi. Cerita dua beradik tadi, tuan-tuan, seorangnya sering bersama dengan Nabi. Dia ikut Nabi, jadi dia tak uruskan kebun dia, sehingga yang abang dia seorang lagi yang tolong uruskan kebun. Maka abang yang tolong uruskan kebun ni datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, adik aku ni, dia ada harta tanah, tapi dia malas nak kerja. Dia asyik ikut engkau je." Maka Nabi kata, "Hati-hati. Sungguhnya," dan dia kata, "Tengok aku rajin bekerja, dapat harta banyak." Nabi kata, "Hati-hati. Harta yang kau dapat tu mungkin disebabkan dia. Disebabkan dia. Disebabkan dia bersama Nabi, dia beribadah, doanya, mustajabnya doa untuk adik-beradik semua, engkau dapat rezeki. Allah turun kot tu. Jadi jangan engkau seorang-seorang je, maksudnya tak ada langsung sumbangan kepada dia. Sedangkan dia ada sumbangan doanya. Bukan dia bersama Nabi bukan kerana malas, tapi kerana nak barakah daripada Nabi dan belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan para hadirin sekalian, sebab tu dan dalam hadis lain Nabi sebut ada orang yang Allah akan tambah rezeki kepada dia kerana dia campahkan sumbangan rezeki dia tu kepada bawah. Di sana sini sana lagi banyak, lagi besar pipe daripada atas. Dia potong-potong, ni aku tak nak bagi, tak nak bagi, tak nak bagi, tak nak bagi. Yang atas pun akan sempit. Dan Nabi juga pernah nasihat kepada Sayyidatina Asma, "La tuki fayuki Allahu alaiki." Jangan kau sempitkan pemberian kau pada orang, nescaya Allah juga akan sempitkan pemberian dia pada engkau. Jangan. Jadi itu tuan-tuan para hadirin sekalian. Hadis yang kedua, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaghzu faqala ya ma'syar al-muhajirin wal ansar inna min ikhwanikum qauman laysa lahum malun wala 'ashira falyadhum ahadukum ilayhi ar-rajulaini aw ath-thalatha فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة أحدهم يعني كعقبة أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة أحدهم من جملي. Rabu Daud. Jabir berkata, ketika hendak kami berangkat perang, satu perangan, Rasulullah SAW bersabda, "Hai sekalian orang muhajirin dan ansar, sesungguhnya ada di antara saudaramu ada orang yang tidak mempunyai harta dan tidak punya keluarga, maka hendaklah setiap orang di kalangan kamu saling bekerja sama, tolong menolong dengan harta yang kamu bawa tu. Kongsilah dengan seorang lain ataupun dua orang yang lain ataupun tiga orang yang lain, sehingga setiap orang di antara kita ni mampu membawa bebannya setelah dipikul saudaranya." Jabir berkata, lalu aku bekerjasama dengan dua orang, tiga orang lebih kurang macam tu, sehingga aku membawa kenderaan untaku setelah dikendarai oleh mereka. Gili-gili, aku ada seekor unta, ada barang lagi, orang lain ada barang, tak ada unta, duk tanggung barang. Jadi aku gili-gili, aku turun sekejap bagi dia naik, lagi dia turun dan naik, gili-gili tiga orang. Jadi ini yang dianjurkan oleh Nabi, sampai macam tu sekali keprihatinan sesama Islam yang Nabi anjurkan. Benda ni dah terhakis di zaman kita. Kita anggap bodoh lah kawan ni, ada kereta bagi kat orang kan, ada kereta kongsi dengan orang, biarlah orang tu tak ada kereta, dia punya pasal lah. Selalunya sikap kita, keakuan tersebut, duk rasa kita seorang, kita punya, kita seorang. Memang sukar, nafsu nak lawan nafsu bukan senang. Kadang saya bercakap pun kadang-kadang lemah nafsu, lemah juga sehingga kalah daripada nafsu untuk sehingga kita nak kawal harta kita. Itu yang Nabi sebut tu, Allah Ta'ala sebut alhaakumut takatsur. Kamu leka sangat, seronok sangat duk kumpul untuk aku, kumpul bagi banyak, sehingga ada orang perlu pun lantak engkau lah, aku nak bagi kaya kan? Ini yang disebutkan. Dan dalam Islam dianjurkan tolong menolong, bantu membantu. Jadi para hadirin rahimakumullah, saluran nak bantu ni cukup banyak. Jadi untuk selit sikitlah tuan-tuan berkaitan dengan apa yang saya nak buat, saya bersama dengan NGO. Kebetulan tajuk ni, kemudian kita ikut giliran tajuk tuan-tuan. Tapi kebetulan tajuk hal tolong menolong ni. Memang hari Isnin ni saya akan pergi ke selatan Filipin, ada perkampungan orang Islam di sana. Kerana NGO Irsul Mustafa, kawan saya, dan dia ajak kita bantu pergi sana. Selain daripada kita bantu masyarakat Islam dari sudut dakwah Islam, dia juga kena bawa materialnya, kena bagi bantuan dari sudut
makanan dan sebagainya, material. Jadi kita kena bawa duit untuk bagi-bagi sana, sebab Kristian sana senang-senang masuk. Dan ada masjid yang dah dhaif, dah jadi kandang kambing, kandang semuanya, dan ada kawasan yang sukar untuk dapat air, sebab kita kena gali pergi. Semua tu memerlukan sumbangan wang ringgit untuk kita buat projek-projek yang seumpama tu. Dan kita akan bawa bantuan-bantuan ke sana pada hari Isnin ni. Saya akan pergi sendiri ke Zamboanga, Mindanao, kawasan dalaman situ. Saya tak nak pergi first time, jadi kawan-kawan ni ada link-linknya pengurusan sana. Jadi insya-Allah lah, kalau ada kesempatan daripada tuan-tuan untuk sama-sama kongsi benda ni, kita boleh lah terima insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat, mungkin kita tak sedia tabung, boleh ambil nombor telefon saya untuk saya bagi maklumat, nombor akaun bank persatuan sebagainya. Tuan-tuan bolehlah masuk kot RM10 ke apa. Sumbangan kita mungkin mudahan pahala daripada situ sampai kepada kita insya-Allah. Ambil, kalau nak ambil nombor telefon saya lah. Kalau tidak, boleh dapat daripada imam, ataupun boleh catat sekarang 013-330-9474, 013-330-9474. Jadi boleh hubung melalui WhatsApp untuk saya bagi maklumat nombor akaun. Tuan-tuan boleh, berapa banyak kita pun tak kisah tuan-tuan. Jadi benda tu dah ada, cuma kalau dapat lagi banyaklah saluran kita boleh buat kebajikan di sana. 013-330-9474. Wallahu alam, itulah tajuk yang berkaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barik lana fihi, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa khtim lana sunnatan taradin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.